Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang berbahagia ini Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan, duduk dalam halaqah zikrullah, majlis zikrullah, yang mana padanya itu Nabi SAW menisbahkan mana-mana majlis zikrullah yang ada di bumi Allah Ta'ala ini diangkat darjatnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi ini adalah satu penganugerahan yang cukup besar. Kerana kita ni, kalau tanya 10 orang, 11 yang faham bila beramal, memang ending daripada amalan itu nak ke syurga. Tak ada lagi orang hari ni, bila tanya tentang amalan, ending ke neraka, tak nak lah. Malah kita beramal pun minta jauh daripada azabi jahannam. Namun, untuk ke syurga bukan hanya sekadar dengan amalan kita semata-mata, tetapi yang mestilah mendapat rahmat Allah Ta'ala. Yang atas sebab kita berusaha payah beramal itulah, maka Allah akan terima amalan kita, lalu convert jadi rahmat. Maka Allah rahmati kita, barulah kita boleh akses masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan syurga neraka ni perbahasan tentang iman. Yakni menjadi ukun kepada iman hari akhirat. Kalau sedikit ada dalam hati kita berkata ya ke, keraguan, walaupun sedikit, hati-hati dia boleh menggoncang ketulinan iman. Dia boleh jadi rosak. Malah selagi bulan boleh terkeluar daripada asas keimanan yang sebenar. Namun untuk ke syurga jemaah sekalian, bila kita yakin bahawasanya ending kita dan kita sedang menuju perjalanan ke syurga. Perjalanan kita ini memang dalam perbincangan kita yang lepas, kita membincangkan bahawa beruntungnya orang beriman ini, dia melihat kehidupan dia ada satu lagi stage. Dia ada lagi satu lagi ending dia. Dia tak habis kat sini, dia ada satu lagi step. Dia panggil goal dia ada. Jadi bila ada goal dia, jadi target dia itu, jadi syurga, maka kehidupan dia mesti berbeza daripada manusia ataupun mereka yang tidak ada kepercayaan itu. Apakah kesan kepercayaan kepada syurga? Kepercayaan pada perkara gaib. Terutamanya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, peristiwa yang melibatkan keimanan, gaib. Sukar dilihat dengan mata kasar kerana perbahasannya bukan zahir dengan mata kepala. Bersukar. Sebagai contoh, tentang syurga neraka. Dia bukan nak zahir nampak depan mata, tapi ia perbincangan tentang belief, keyakinan. Kesan daripada keimanan yang berjaya kita terjemahkan dalam hidup kita. Yang mana iman ni mesti bermula dengan ilmu lah. Sebab itu dalam surah Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Wa utu'al madarajat. Orang beriman ni Allah angkat darjat di kalangan mereka. Siapa kalangan manusia ni jika ada beriman, Allah angkat darjatnya dan orang yang berilmu. Dan iman dan ilmu berpisah tiada. Maka ilmu itulah yang akan membawa menyuluh kefahaman itu sehingga dia faham tentang perkara yang dia tak nampak. Contoh, hari ni kita tengok tanah, nampak tanah saja. Tapi orang yang berilmu tentang tanah, dia buat soil investigation. Dalam tu macam-macam benda dia boleh jumpa. Kita tengok tanah, apa ada tanah dalam ni? Dia tak nampak. Orang yang duk kaji tanah, tahulah. Orang mungkin nampak tanah tempat yang berbukit bukau, tak ada apa. Mungkin tengok gurun Sahara, padang pasir. Sekarang tengok apa jadi kat gurun Sahara di Saudi sekarang ni. Hijau satu, pembangunan. Buat line up, line city. Macam mana dia boleh lihat satu benda yang tandus, yang tak ada apa. Apatah lagi Nabi SAW melihat Yathrib itu Madinah. Nampak? Melihat benda yang tak nampak. Itu tak nampak lah tu. Pembangunan. Dulu sini Arana Masara, sebelum ada bangunan ni, apa ada? Tak ada jauh, tengok sebelah tanah kosong. Berapa ramai boleh nampak apa di situ? Nampak tak ada apa lah. Tapi developer ataupun arkitek ke, visionary ke, dia nampak dah apa benda nak buat. Just tunggu. Dia panggil suitable time. Just one fine day, kata bajet ketikut lah, pandai dia apa nak kata. Tengok dalam perjalanan mana. Semua itu dengan ilmu lah. Mana boleh nampak macam itu? Ilmu tu menyebabkan perbezaan faham seseorang. Atau apatah lagi ilmu yang membawa kepada pembawaan tahapan tertinggi dalam kepercayaan. Itulah percaya pada Allah. Maximum. Without barrier. Tak ada barrier lah. Tak ada sekatan. Tak ada buffer. Ini unlimited access. Ini boleh ke? Nak kerja ni apa dapat? Alamak. You masih dalam konteks rigid. Rigid. Bila rigid, dia akan terhad. Baik. Kesan kepada iman ni, kita bincangkan, bahawa dia akan buka satu lagi chapter dalam hidup dia, untuk dapat apa? Untuk dapat semangat. Semangat. Semangat ni yang kita perlukan dalam hidup ni. You tak ada semangat, you tak ada semua. Tengok kereta, kereta baru ni, Ferrari ni. Selera saya tengok, tak payahlah. Nak makan sedap, tak payahlah. Apa selera? Tahulah tengok dunia tak ada apa dah. Mati dah tu, nak mati dah tu, tak lama dah tu. Semangat tak ada. Soalannya, semangat ni dibangunkan dengan apa? Betul kita tengok bagaimana kita hari ni. Betul ke kita hidup berlandaskan semangat yang tak habis-habis? Semangat yang tidak boleh diberhentikan, unstoppable. Tak boleh berhenti semangat tu. Non-stop. Bergerak dah, kerja pun. Semangat ni apa yang orang interview? Apa yang mendorong you semangat every day? Wake up and then you kerja datang macam semangat. Why? Apa yang mendorong you semangat? Saya pernah ada dialog. Cerita lama lah dengan seorang lawyer India. Atau ada satu urusan saya berusaha dengan dia. Dan lawyer India ni perempuan dan dia ramai orang kawan Melayu lah. Dia kata apa? Why you are so believe in heaven? Dia cakap, kenapa you sangat believe in heaven? You know what I get. You tahu apa yang saya dapat? You believe apa sekarang? Dia kata, what you believe dengan benda yang tak nampak? Dia cakap sih. Are you sure tak nampak? Tak ada. Dia cakap itu. Sekarang you believe dengan you punya masa depan, you besok jadi apa? Okay. And then you believe tak untuk do something untuk besok? Okay. Sekarang yang you believe tu nampak tak sekarang? Tak nampak kan? Okay. Bila tak nampak, adakah benda tu orang akan cakap dalam sisi hidup you? Saya cakap ada. Tak ada. Memanglah sekarang tak nampak. Tapi dengan ilmu, you nampak kan? Yes. Tapi yang you nampak masih benda. You punya strive untuk life adalah digital, figure. Saya nak tanya, adakah you sentiasa semangat? Tak. Tetap dia akan turun, naik, kejap turun. Sebab dia punya semangat masih benda yang akan tiada. Nak benda yang tak fix. Kita letak duit ni benda yang ada susuk nilai. Rumah, susuk nilai. Semua susuk nilai. Tak ada pun kalau naik tambah nilai pun dia akan tetap akan turun juga. Dan nak pula kita bukan cerita tentang values, kita cerita tentang price saja. Tapi, apa yang saya dapat daripada saya believe on heaven,
Allah, I dapat semangat. Tak percaya, you try believe lah. Nah, you try mengucap. Simple lah cakap macam itu. Dan kita kena tunjuk lah sebab tu umat Islam. You present, you punya religion. Mesti different. Kalau orang tengok kita sama. Jadi, siap hari pula minta man cakap, orang non-Muslim advice kita. You don't lose hope, you know. You have to go. Dia pula nasihat dia semangat. Nampak tak sekarang orangnya terbalik? Sedangkan kita ada satu sumber yang orang kata apa? Infinity. Kita sebab tu sifat Allah belajar, kalau sifat Allah belajar tauhid. Allah itu tidak dalam bentuk yang kita faham, berjisim, berjirim, berarat, berjauhar dalam bentuk dia. Tidak berbentuk, tidak bertempat. Tidak. Sebab apa? Sebab kalau masih berbentuk, you have a limit. Kita nak satu benda yang without limit. Napas kita. Tak ada bentuk. So kita boleh bernapas kok suka. Tariklah sepuas mana pun. Setakat mana boleh tarik lah kan. Cuba kalau napas bentuk ketul-ketul. Tak tersumbat hidung nampak tak? Oh tak boleh lebih. Koyak lubang hidung dengar. Cukup. Tarik banyak sikit. Wah macam itu kembang. Tak boleh. Ini tarik sedang dalam. Lepas. Relax. Tarik. Lepas. Bila. Dan semua orang talk about infinity. Kalau nak duit pun tanpa had. And then you believe ada had. Rugilah. So that's why datangnya Isra' Mi'raj memecah had itu. Untuk praktikal bagaimana Nabi SAW di saat diperjalankan hidup dengan permasalahan dunia yang kita sangka dunia ini ada limit. Tiba-tiba Allah present satu peristiwa yang mana peristiwa Isra' Mi'raj beyond limit. Antaranya adalah distance. Bila sebut distance, jarak untuk sampai ke satu tempat, untuk sampai ke satu stage, untuk sampai ke satu performance, kita selalu berfikir, aku tak mampu. You kena jadi pekerja yang cemerlang. Oh, nak sampai ke tahap tu, berapa step saya kena sampai ni. Kan? Di sana saya tak larat lah, tak boleh. Saya rasa limit saya takat ni lah. Takat mana you boleh? Takat ni kot. Saya rasa macam jauh nak sampai ke tahap tu. You set the limit. Why? Kenapa kita set kita limit? Sedangkan dalam motivasi semua kata push the limit. Tak payah push pun. Just life without limit. Itu saja. Orang kata apa? Think outside the box. Betul tak? Pernah dengar? Itu tak terror lagi. Think without the box. Think without the box. Kalau outside the box, you masih lagi berfikir, aku lompat masuk boleh Dia outside lah, tapi kat tepi. Aku masuk balik dalam kotak. No. Without the box. Without limit. Dan Islam, on the principle side, kita ditrain untuk without limit. Tapi dalam without limit, kita still dalam in limitation. Itu hebat tu. Apa in limitation? Dalam in limitation itu maksudnya kita dalam nak mengemundi sebagai contoh udara yang tak ada highway yang kita tak nampak pun, kita boleh terbang kok suka, tetapi untuk menjadikan functional, dia still ada guidance dia. Tapi nak bagi tahu, bila kita dah menembusi level itu, yang without limit, percayalah, banyak perkara selesai. Contoh, Nabi SAW, kalau kita lihat macam mana nak effect, nak react kepada life kita, terutama kita dalam berusaha, nak bekerja, dan kita nak lihat apa impak kesan dia. Yang pertama kita lihat, bila sebut tentang distance, jarak, bila sebut tentang jarak, maka di sinilah Allah SWT meletakkan satu kekuasaannya. Dalam konteks surah Al-Isra ayat 1 ini, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang pertama, kata kuncinya di sini dilihat Maha Suci Allah. Ini kerja yang kita kena buat sebagai abdillah, hamba Allah. Yang mana semua makhluk, langit, bumi, semua tasbih. Sebab tu hidup makhluk semua terjamin. Cuba tengok. Sebab apa? Tasbih ni maksud apa? Subhanallah. Yang ni tidak melihat kecacatan. Kucing
Ikan-ikan, biasa kucing lah. Kita tak pernah tengok kucing komplain lagi. Merungut ke apa ke, tak ada. Dia live kucing ni sampai kita tolong fikir untuk dia. Kita fikir makanan dia, kita buat rumah dia, kita macam-macam benda kita fikir, buat kilang kucing lah. Dia apa? Dia tidur je kerja. Makan tidur dia. Semua binatang macam itu. Sebab apa? Kata Allah, semua makhluk, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua kejadian di langit dan di bumi, semua tak ada yang terkecuali kecuali malaikat dan jin. Semua langit, bumi yang kita bijak, tanah, cacing, apa sajalah, asal jumpa kat bumi, kejadian. Asal kejadian selain manusia, semua bertasbih. Wa imma khinzir. Walaupun dia jadi mangsa keadaan cacian. Asal tak puas hati dia, tut keluar. Iyalah, habis semua binatang jadi nama dia. Khinzir pun cakap, sesingzir khinzir nama aku. Aku bertasbih kepada Allah, you know. Engkau tasbih nama aku. Aku tasbih nama Allah. Subhanallazi, subhanallah. Baik, yang pertama kita lihat, bila meletakkan kesucian, apa maksud suci? Tasbih, tasbih, tasbih ni maksudnya perfect. Contoh soalan, kenapa kena puji Allah? Sebab Allah perfect. Kenapa puji? Sebab Allah perfect. Apa saja yang ada di muka bumi ni is perfect. Kita tak pernah komplain pokok. Tak pernah lagi. Try komplain. Apalah ranting ni macam ni. Ada. Kalau komplain gila kan, jangan try tengok. Dia dah gila dah ni. Haji Sana tengok ni, pokok ni asal sengit-sengit ni. Saya rasa sakit mata tengok pokok ni dah sengit-sengit ni. Oh, mana dia dah gila tu. Tengok awan, tengok. Apalah kepul-kepul ni, sengit-sengit ni. Sebab kita faham, perfect is symmetry. Repetition, kita faham. Simetri ni sama je. Kalau ni 5 meter, 5, 5, 5. Macam bangunan lah kan. Manusia buat macam tu. Repetition. Sama je. Tapi bila tengok Allah buat, tengok pokok. Mana ada? Selagi bulan kalau buat pokok simetri, flat rate dia petak dia. Kita kata ni apa hal petak semua ni kata. Pokok Lego panggil. Ni bukan pokok ni. Patutnya pokok ni dia pula kena cabang-cabang je. Tengok. Binatang. Tak komplain. Mana ada kita komplain binatang? Sebab kita tahu. Itulah nama Subhanallah. Sebab tu Subhanallah juga diletakkan pada kejadian-kejadian yang buruk. Berlaku insiden yang buruk. Subhanallah. Sebab nak jaga hati daripada terlintas kata Allah ni buat benda tak betul. Hati-hati. Pada sisi kita, ilmu kita tak sampai. Pada sisi Allah, Allah maha mengetahui apa yang dia jadikan. Jadi bila tengok satu keburukan, Subhanallah. Terus, blanket. Subhanallah. Baik, bila Subhanallah, apa yang kita dapat? Ini baru cerita baru starting ni, Subhanallah baru. Allah kata, bila kata Subhanallazi, maha suci Allah, kita akan dah start untuk hidup dalam pergerakan, dalam kekuasaan dia. Sebagaimana Nabi SAW bukan berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Diperjalankan ni satu benda yang kita boleh buat eksperimen. Fantastik lah. Datang, kita boleh sampai ke satu destination dengan berbagai medium. Medium itu menentukan masanya sampai. Kalau you nak try jalan sendiri, jalan kaki. Pergi sampai. Kalau nak cepat sikit, naik motor. Nak cepat sikit, naik kereta. Tapi sekarang kereta pun tak cepat dah. Naik motor balik. Macam tu kan. Kata macam cepat naik kereta. Tak, sangkut. Naik motor juga jadi relevan balik. Okay, nak cepat lagi, habis jalan darat, jalan udara. Nampak? Dia naik udara. Kalau tak, naik jalan laut, jalan ni, medium air. Jadi, dan setiap medium tu pula, dia ada horsepower, kuasa. Lagi tinggi kuasa, lagi cepat sampai. Pergi Mekah naik apa, Ustaz? Saya naik apa? Space apa? Yang bullet, yang jet tu. Apa nama jet yang, apa nama tu, yang bentuk helang tu. Kita tak ada lagi tu. Dia kelajuan cahaya tu, dia punya tembak tu, zup pergi tu.
Bentuk macam tu. Jet. Jadi kat sini kita faham, bila sebut tentang subhanallah, dia melibatkan kuasa. Dan di sini, kuasa Allah. Untuk sampai, di sini kita faham, bila nak kita pergi pada satu perkara, dah sampai ke satu level, nak naik pangkat, nak naik apa, kita tak boleh naik sendiri. Distance adalah melibatkan adalah satu pergerakan yang dipergerakkan, Kalau Allah tak gerak, tak jalan. Apa pun condition. Sebab kita ni makhluk yang diperjalankan. Kan jalan sendiri. Tak ada. Habis tak, dia tak minta Allah pun minta jalan. Dia rugilah. Sedangkan dia sedang diperjalankan. Tapi dia tak aware. Dia tak dapat awareness bahawa dia dengan Allah. Rugilah. Kalau kita aware yang kita ni berserta dengan subhanallah, dengan kuasa Allah, maka di sinilah kita akan memanfaatkan kebesarannya. Tu. Jadi nak sampai ke satu tahap, maka dalam perjalanan kita, maka di sinilah Allah menunjukkan bahawasanya dalam dunia ini, apa saja kita nak pergi ke satu stage, ia tidak boleh dengan sendiri. Dia mestilah berserta dengan pencipta. Nabi SAW antara insan yang terpilih. Allah zahirkan kekuasaannya direct. Sehingga kan kita boleh belajar kesan apabila Allah SWT mentadbir secara langsung. Ada Allah bagi kita kedekat juga untuk takbir urus. Walau hakikat Allah juga. Tapi di sini Allah direct takbir. Sebab tu dia bagi diperjalankan terus. Maka perjalanan yang beribu-ribu batu jauhnya daripada Masjidil Haram dan Masjid Aqsa boleh jadi hanya 3/4. Yang ini dalam konteks dalam 6 jam lebih. Dan dulu mungkin kita tak boleh nak capture. Tak boleh nak faham. Mungkin akal tak sampai, ilmu tak sampai. Sekarang baru kita faham. Itu dia panggil teknologi. Dan dipendekkan juga, lihat bagaimana kejayaan itu melibatkan pada teknologi. Dan teknologi yang paling tinggi adalah teknologi ilahi. Dan apabila Allah SWT pilih sesuatu itu untuk mendapatkan teknologi, maka dia akan dapat ilham. Dia akan jadi inventor, creator. Dia akan create sistem. Batu kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan terdahulu, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, kan? Ni pula ada pula spesies tahu Tahman dan Gaji kata, oh tak boleh. Sains tu sihir. Oh tiba-tiba pula pelik. Ngaji mana pula datang. Yahudi Nasara katanya. Yahudi terus katanya. Kajilah orientalis dulu. Dia baru je nak wake up daripada zaman golden dark ages. Mereka start pun abad ke-16 ke-17 zaman Enlightenment tu. Revolusi Perancis. Islam dah start dulu dah. Kita dah conquer dah. Zaman pemerintahan Abbasiyah dah explore ilmu dah waktu tu. Di situlah pemerintahan zaman Abbasiyah abad kedua Hijrah. Waktu ni Barat masih lagi dalam dark ages lagi. Zaman penindasan, perang salib lagi. Kita dah explore world lah. Ibn Battutanya, ramai. Ibn Sinanya. Macam mana zaman dulu, tak ada MRI, tak ada alat scan, tiba-tiba boleh baca benda dalam. Itu nak bagi tahunya, manusia ni sebenarnya mesin dah. Tapi bagian terpilih. Tapi setengah-setengah tu, apabila mengikut pada peredaran zaman, maka mesin tu diterjemahkan mesin lah. Jadi manusia mencipta mesin. Walau mesin tu dari manusia lah. So, siapa sebenarnya mesin? Manusia lah. Tinggal lagi kita towards the end ni, kita akan create mesin. Sekarang ni tengah heboh. Yang Apple punya tu. Google tu kan. Dah jalan macam ni tangan tau. Sambil makan tu dah nampak macam gila. Ada. Tapi dalam tu canggih lah. Sungguh lah. Tak ada buat orang konten yang masing-masing duduk tangan macam ni. Dia seorang macam ni, seorang macam tu. Macam pelik lah pula. Kan?
Nampak? Zaman teknologi. Jadi, manusia ni Allah jadikan memang sebaik-baik kejadian. Bila sebaik-baik kejadian, kapasitinya ada pada manusia itu mampu menampung, mampu menerima, mampu mendapatkan petunjuk-petunjuk yang hebat. Itulah Nabi SAW. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ni banyak kalau kita nak kupas dalam angle. Cuma saya nak tekankan dalam angle performance. Prestasi kita. Bila kita tak limit hanya pada benda, maka benda lah hanya akan menentukan kita. Start pun tak sampai kot. Tahulah. Ha. Tapi kalau dia depend daripada ilmu, naik sikit. Maka dia pun mencari jalan. Macam mana nak sampai sana ya? Tak ada apa. Dia buat, kata bang. Tak ada apa lah dia buat. Nampak? Tapi kalau depend terus kepada yang punya ilmu, yang alim, agak-agak macam mana? Perlu ke apa tu bang? Itulah Nabi Sulaiman AS. Itulah kisahnya datangnya Zamzam ala Kazam. Zaman Nabi Sulaiman AS. Zamzam ala Kazam. Waktu tu syarikat airline semua bungkus tu atau sah, cakap pasal. Dia panggil angin, ngin. Angin makhluk. Ngin, ada job sikit. Okey. Datang lah. Nak terbang pakai apa? Ambil lah apa benda yang boleh bentang. Kapet. Bawa 13,000 dalam kitab Hakikat Tauhid dan Tasawuf. Karangan Imam Ibn Atta'ilah Askandari dalam satu chapter tu situ. Nabi Sulaiman AS pernah menerbangkan 13,000 tentera dia. Kata bang apa 13,000? Boleh naik satu jet, satu flight. Tak ada lagi. 13,000. Terbang macam tu. Kita depend on ilmu lah. Dan ilmu tu pula terjemah benda lah. Kita buat something. Tapi kalau kita depend on benda, langsung tak ada apa. Faham? Macam mana lah? Tak ada lah. Tak ada duduk melanguk kat situ. Tapi kalau orang yang depend, dia cari, dia research nampak ilmu. And then dia berkembang. And then dia buat satu perkembangan-perkembangan, akhirnya ciptalah satu kereta lah apa semua. Daripada tak ada lah macam itu. Dan bayangkan, itu baru dengan ilmu. Belum pencipta. Bila dengar pencipta ilmu, inilah terjadi di Isra wal Mi'raj. Berlakulah dia panggil kekuasaan. Dan inilah yang kita kena lihat dalam perjalanan hidup kita untuk menilai, mengkaji. Dan Allah suruh. Dalam kejadian dia, Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar lila ayatin li ulil albab. Allah nak, Allah suka. Maksudnya, memang itulah purpose kita dijadikan oleh Allah. Untuk mencari dan melihat dengan ilmu yang Allah bagi, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ada pada ciptaannya. Jadi mana kata memang berlakulah peristiwa itu, walaupun pada satu sudut akalnya, manusia tak tercangkau di akal. Memang zaman dulu kita tak terfikir, zaman sekarang, zaman ada satu handphone yang tanpa wire. Zaman satu handphone yang boleh sampai cross beyond negara, rentas negara, benua, macamnya berapa jauh ni. Upaya Nabi dah lalui dulu dah performance ini. Iaitu ketika balik daripada Mi'raj, daripada Masjid Al-Aqsa balik ke Masjid Haram, orang Quraisy kata, kalau betul pergi dengan fizikal semua, bagi tahu berapa tiang. Nak mengena Nabi lah tu. Dan berlakulah streaming. Malaikat streaming. Allah buka hijab untuk melihat berapa tiang Masjidil Aqsa. Macam kita lah. Orang tanya sekarang, berapa tiang Masjidil Haram? Tiang yang keliling Kaabah tu kan? Tak tahu kan? Telefon orang dekat sana. Tak ada, video call sekejap. Kira. Kira tu, apa-apa, cakap. Kita pakai 20. 20. Atau kita tengok tu. Malaikat tengok. Sistem, kita je perlukan medium. Kita medium lah. Tapi maksud kata, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah menunjukkan bahawa satu kebenaran pada mereka yang mempercayai tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka hidup tidak akan berada dalam sekatan. Tak ada. Dan dibuktikan dengan surah Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak ada istilah buntu, stuck, terhad. No. Kalau stuck, terhad, maksudnya bukan keadaan tu, tapi you punya kefahaman. Apa yang membelenggu pemikiran dan perasaan itu sekarang? Itulah, kena ada benda ni. Sekarang tak ada lah benda.
Kena ada duit ni, baru boleh survive ni. Duit. Kena ada benda. Walhal, benda tu datang kemudian. Tapi kerana kita tak aware perkara itu, akhirnya kita terlupa, kita skip satu fasa membina kepercayaan. Lebih parah, kita dah bergantung kepada kebendaan. Sehingga kan kita mengatakan macam tu kerja, kita lupa bahawasanya kerja yang kita lakukan bukan sekadar untuk harta. Tapi padanya ada nilai diri kita. Kita menjangkaui benda tu. Kita ingat harta, duit, gaji. Akhirnya kerja terhad. Dia takkan naik performance pun. Ingat performance ni distance untuk dapat ke satu tahap mestilah dia melepaskan daripada keterikatan. Dia tak boleh. Kalau diikat saja, saya cukup takat ni, cukup ke apa? Malas ke apa? Dia mesti ada sebab. Tapi kalau dia kata bahawasanya dia kerja ini adalah dapat pahala, dan pahala ni lah yang akan give back balik, dia akan reward balik harta yang berkat, maka apa saja yang berpahala, dia akan pursue, dia akan proceed. Dan orang-orang macam ni, yang Allah bagi kepercayaan ini, percayalah, hidupnya sedang diperjalankan Allah. Sebab tu kata Nabi SAW dalam satu hadis, alaikum bisidik. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Wa inna bir yahdi ilal jannah. Alaikum bisidik. Hendaklah kamu benar. Hendaklah kamu sentiasa dalam keadaan benar. Jujur. Seeking the truth. Kerana kejujuran, kebenaran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita kepada ke syurga. Jadi kalau kita bawa kefahaman tentang Islam ni kebenaran. Kebenaran. Kalau bawa pada pejaan, sebenar kita kerja ni sebab apa? Sebab duit. Duit tidak membawa kebenaran. Duit akan membawa kepada perkara yang kebatilan, batil. Kita tipu diri kita. Asalnya kita bukan nak duit pun. Tak percaya anak kita sekarang, dia nak duit sangat ke? Tak. Tak nak duit. Dia dah nak benda tu je. So, matlamat dia itu. Nak capai ke matlamat, perlu alat. Duit ni. Duit just medium. Wah, you tipu diri. You nak dapat tu, okey. Kalau boleh dapat free, you perlu duit tak? Tak perlulah. Nampak tu tak? Sebab tu syurga tak pakai duit. Nak duit apa lagi? Maha kaya lah. Kita nak apa? Nak keperluan kita. Okay, fine. Bila nakkan keperluan, jangan jadikan duit tu tujuan. Keperluan kita, ending dia apa? Katalah, kalau dalam konteks keperluan ni, kenderaan. Rumah. Okay, saya perlukan rumah. So, dia kerja tu, keperluan gaji nanti dia untuk rumah dan kereta lah. Tapi itu pun limit lagi. Sebenarnya on top of itu, yang lebih tinggi kepercayaan menyebabkan kita akan bawa kepada kebaikan yang benar adalah manusia perlukan kepada pahala. Pahala inilah yang membawa kepada istilah gembira, semangat. Dia dapat tu, sebab tu tak semua orang bila dapat duit, dia dapat gembira. Why? Tak dapat. Orang gaduh lagi ada. Dia dapat berdebar. Dia nak minta ni. Tahu dapat gaji. Geram betul. Dia kena pau dia balik. Orang kena pau. Dia fikir, berdebar dia hati. Rupanya tak bersamanya pahala. Tak dapat. Tapi ada orang yang Allah berikan dia rasa itu. Yakni, purpose dia, jujur dia bahawa hidup ni dengan iman. Bila nak dapat kejujuran kebenaran dengan iman. Bahawasanya dia perlu collect pahala. So, apa saja yang boleh buat pahala, aku akan pastikan. Aku usaha ke arahnya. Contoh, aku perlukan pahala dalam rumah tangga. Okay, cek pahala apa? Memerlukan harta. Okay, barulah harta tu datang. Kita tak boleh tipu kejujuran yang utama. Itu kata jujur tu. Bila kata jujur, kita dah betul kita punya perjalanan kepada tujuan tadi, maka barulah dia akan pergi pada kebaikan. Kebaikan inilah yang akan membawa kita kepada satu fasa kehidupan yang mana kita akan rasa diri kita itu sangat berguna. Berapa ramai orang, dia tak boleh rasa diri dia berguna. Malah lebih parah, dia rasa dia diperguna. Diperguna tu pula, sebab apa? Sebab akhirnya, dia akan rasa diri tak guna. Aku ni macam tak guna, asyik dia kena pengguna dia. Dan sekali dia give up kerja. Dia give up lah.
Dan menyebabkan bila rasa diri dia itu give up, apa yang berlaku adalah dia tidak akan buat kebaikan. Yang akan berlaku adalah keburukan. Keburukan paling utama akan berlaku pada orang yang tidak diperjalankan Allah Ta'ala ini, adalah dia akan pergi kepada, bahasa mudah sebab begini, orang yang tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Allah, dia akan bersama dengan apa? Bahasanya, bersama dengan diri dia, Ustaz, dengan syaitan lah. Okay. Poin paling penting, nak mudah faham, dia, kalau orang yang tidak bersama dengan Allah, dia akan bersama dengan salah. Apa maksud salah? Dia orang yang Allah akan buka mata dia untuk melihat banyak salah. Bukan salah dia tau, salah orang. Dia tak perform. Dia tak akan pergi mana-mana punya. Dia tak akan ke mana-mana. Distance dia tak ke mana-mana pun. Sebab dia looking forward untuk salah. Mana salah? Sebab dia bukan cari benar. Kalau benar cari Allah. Dia cari Allah, dia bawa pada pahala. Bila pahala, dia tak, lagilah tak akan cari salah, tak cerita bab ni. Tapi orang yang Allah jauhkan, dia tidak fokus kepada perjalanan dia dengan Allah. Akhirnya, dia tidak akan pergi pada kebaikan. Sebab tu, last kali, dia akan tengok surrounding dia, apabila ada ancaman ke apa ke, dia akan nampak salah. Ini berlaku kat Iblis, masalah. Berlaku kat Iblis. Dan, Iblis tak ke mana-mana. Malah dia ke neraka dah, kekal dia. Tapi tengok Tariq Nubuah, daripada start Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Tengok, apabila Allah train semua para anbiya-Nya, Nabi dan Rasul, bila berlaku satu perkara masalah, tak cari salah. Terus Allah terus panggil cari Allah. Dengan perjalanan Isra. Tengok. Cari kebenaran terus. Kerja sini sebab apa? Aku nak pahala. Lepas tu aku kena tumpu pada performance diri. Malah diri pula kena jadi orang yang sentiasa cari kebaikan dan memberi kebaikan. Dia akan perform. Dan akhirnya, orang yang diberikan kebaikan ini, dia akan jadi orang yang berguna. Bila orang yang berguna, dia tak rasa diri dia diperguna. Dan dia nak jadi diri dia orang bermanfaat. Oh, memang, tak apa. Saya belanja. Tak apa. Saya memang suka belanja. Saya tak rasa orang guna duit saya. Tak apa. Dia rasa lagi nak perform. Memang masa dia, tak apa. Memang saya pandai buat ni. Saya buat. Bila macam itu, apa berlaku? Dalam sektor profesionalisme, dia punya nilai dia akan bertambah. Sebab orang macam ni, dia akan jadi orang yang unlimited. Dia tanpa had. Orang profesional ni, dia memang kerja dia tak akan boleh dihadkan dengan benda, duit. Tak. Dia malah dia tidak boleh dibayar pun untuk dapat benda-benda tu. Sebab tu dia datanglah integrity. Dia datangnya sincerity. Sebab the purity tu datang daripada diri dia yang nak jadi berguna. Buatlah cerita apa pun, kalau dia rasa dia tak berguna, kat tempat kerja tu, dia akan terasa macam ancaman dia. Dia rasa macam, apa ni? Ada tak kena ni. Dan apabila dia jumpa satu-satu pasangan opponent dia, yang bertentang dengan dia, dia akan mula menyalah. Nampak? Maka, Nabi SAW tidak diperjalankan begitu. Orang yang mendapat bersamanya bantuan Allah Ta'ala bila dia diperjalankan untuk menyelesaikan masalah. Dan Nabi ada masalah ketika itu, Allah perjalankan terus tidak lihat ke belakang. Malah, poin yang paling penting yang kita tekankan, tengok kesan daripada Isra' wal Mi'raj, terus jadi satu momentum untuk pergi jauh. Tengok sekarang, Madinah. Lepas tu datang peristiwa hijrah ke Madinah. Kemudian tengok berkembang Islam. Akhirnya, sampailah sekarang kita lagi. Bermula daripada cetusan, daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni lah. Yang ini hidup apabila berada dalam kebenaran. Siddiq. Itulah dapat gelaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia dengan Allah ni. Tanpa had. Allah tak kasih siakan susah kita. Kita buat kerja. Allah tengok. Nothing's free, kata guru saya. Ngarit katanya. Kau ingat dengan Allah ni percuma ke? Satu saya pegang sampai sekarang mas kita. Ini satu, orang kata apa, satu petua. Betul. Walaupun kau berurusan dengan nikmat yang percuma, on top of nikmat yang percuma itu, Allah bayar pula pahala dan syurga. Tak ada yang free. Walaupun tak bayar, siapa kata tak bayar?
Malah nilai Allah nak bayar, contoh macam mana nak bayar tu benda, kalau benda tu, katalah, kita ada 1 juta. Kita nak bayar yang kita nak beli tu 5 juta. Tak cukup. Nilai yang Allah bayar kita, dunia tak boleh beli, tak boleh bayar. So, kenapa kita nak tengok dunia? Dunia tak akan boleh bayar punya perik jerih kita. Tak boleh. Sebab nilai kita yang boleh bayar hanya syurga je. Tu dah tak semangat. Tengok, mahal ni. Ya, memang padanlah dunia tak boleh bayar. Setakat dunia ada limit. Kita punya value, mana ada limit? Tak ada limit, jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang berbahagia ini, insyaAllah. Yang pertama, ibrah, kalau kita lihat perjalanan Isra' Mi'raj ni, saya tumpukan perbahasan kita petang ni adalah pada performance. Performance, yakni bagaimana prestasi bila kita berserta dengan Allah ni, buat kerja kerana Allah, niat betul-betul, memang nakkan kebaikan, datang kerja nak buat baik, bukan sekadar benda terikat, maka kita akan diperjalankan Allah Ta'ala. Diperjalankan ni maksudnya apa? Datangnya pertolongan-pertolongan Allah yang tak terduga. Kita ingat, jangan tengok pertolongan kita tu perlu dalam kerja saja. Lepas kerja, balik kerja, anak kita semua tu, kita kat sini. Anak kita kat mana? Balik kerja macam mana? Siapa nak tolong kita kalau apa-apa jadi, kita tahu. Sebenarnya kita terdedah dengan benda yang uncertainty, yang tak pasti. Tapi bila kita bersama dengan Allah Ta'ala, yang ini nakkan kebaikan, Allah akan perjalankan kita. Balik kerja, balik rumah, pergi kerja, pergi sini. Setiap tempat tu diperjalankan. Yang paling penting, perjalanan kita itu adalah perjalanan yang menambah kebaikan demi kebaikan. Performance kita tak akan jatuh. Kita tak nak makin lama, orang akan tengok kita ni makin macam tak perform. Ataupun ada, tak impact. Kalau itu berlaku, percayalah. Mohonlah kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana yang boleh menambah nilai diri kita adalah hanya Allah. Bukan benda. Orang yang mula meletakkan diri pada benda, dia punya performance akan devaluate. Percaya. Dia akan terhad. Sebab sifat benda dunia ni, sifatnya adalah devaluate. Akan turun nilai. Susut nilai. Tapi kalau diletak pada pahala, pahala itulah membawa dia sentiasa prestasi bertambah-tambah dari masa ke semasa. Maka banyak lagi pengajaran yang kita boleh bentangkan. Berperistiwa Isra' wal Mi'raj ini, antaranya itulah membawa kepada satu ledakan, impak, kesan, pertambah baikan dalam kehidupan, akhirnya membawa pembaruan demi pembaruan, akhirnya Islam berkembang 2/3 dunia. Itulah kesan yang mana kita bincangkan mukadimah tadi. Hanya apabila dia percaya pada hari akhirat, iman. Dia punya kesan dia, banyak perkara-perkara yang berlaku. Dan akhir kalam, selalu saya tekankan, ramai orang pergi pada theoretical. Teori. Kadang-kadang tak pergi pada practical. Ramai orang dah pergi pada practical. Kadang-kadang tak jumpa pun theoretical dia apa. Tapi apabila theoretical dan practical ini bergabung dengan keyakinan, dia akan jadi miracle. Miracle tak akan datang instant without theoretical dan practical. Tapi percayalah, orang beriman, dia ada extra, one step ahead. Dia ada secret weapon yang ready untuk keluar bila-bila masa. Tapi sayang, mereka tak guna benda tu. The miracle ini sentiasa ada pada orang yang tak putus kepercayaan. Di saat dia ada teori yang betul, praktikal yang betul, dan dia konsisten melakukan dengan keyakinan, maka dia akan dapat keajaiban. Itulah Nabi SAW. Benda yang ajaib, takjub, berlaku. Dan itulah kita datang kerja ikut teori betul, dan kita praktiskan betul, dan on top kita kena satu. Dua benda ini, kalau aku buat betul, baik, benar, kita akan ready untuk dapat satu lagi akses yang dipanggil miracle. Once miracle datang dalam hidup kita, di situ satu mulut akan, satu perkataan akan keluar pada mulut. Masya Allah, hebatnya Allah. Siapa yang boleh rasakan perkara itu, mas sekalian, beruntunglah. Dia sedang
Allah bukakan satu hijab untuk merasakan kebesaran Allah. Inilah matlamat hidup kita. Wallahu a'lam. Kita akan sambung pada perbincangan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.